Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam slot Asnina malam ni. Jadi malam ni topik saya nak fokus tentang penyimpan versus pelabur emas. Jadi ramai yang tanya saya, Nina, sebenarnya bila kita nak beli emas public gold, kita ni sebenarnya dah jadi pelabur emas ke ataupun masih lagi penyimpan emas? Jadi malam ni saya akan kongsikan 5 perbezaan asas antara penyimpan dan pelabur emas. Okey, saya akan share skrin dahulu. Okay. Alright, so dekat sini saya sediakan slide 5 beza antara penyimpan dan pelabur emas. Jadi sebelum kita nak beli emas, kita kena tahu di mana kedudukan kita sebagai pemain emas. Okey. Jadi perbezaan yang pertamanya adalah dari sudut simpanan. Jadi penyimpan emas, kita menyimpan bermula serendah RM100 ataupun 1 gram. Manakala untuk pelabur emas, ianya bermula dari 100 gram dan ke atas. Jadi dekat sini sebagai penyimpan emas, kalau bermula serendah 100 gram, RM100 ataupun 1 gram, penyimpan emas ni kita boleh mula sebagai penyimpan emas dengan public gold. Sebab public gold menawarkan simpanan emas gold accumulation program dengan serendah RM100 sahaja. Okey. Bezanya yang kedua adalah dari segi matlamat. Itu goal untuk menyimpan tu sendiri. Kalau seorang penyimpan emas, dia matlamatnya adalah nak elak daripada simpanan bocor, nak hit target peribadi ataupun nak elak kejatuhan nilai. So kalau penyimpan emas selalunya kalau kita tengok kalau nak target dari segi target peribadi ni, contohnya kita simpan emas untuk seperti saya share sebelum ni, contohnya nak pergi haji, nak pergi umrah, nak buat dana pendidikan, nak buat dana kahwin dan dana untuk anak-anak dan sebagainya. Manakala untuk pelabur emas, matlamatnya adalah dia nak keuntungan dalam jumlah yang tinggi. Sebab itulah, seperti yang kita tengok slide sebelum ni, pelabur emas memulakan simpanannya dengan 100 gram emas. Okay, besar kan? Alright, seterusnya, beza yang ketiga adalah penyimpan emas. Yang pertama sekali dia tahu asas simpanan, jenis-jenis emas dan tahu cara pembelian emas. Okey, asal simpanan ni kita tahu 10% daripada pendapatan kita masukkan dalam akaun simpanan, okey, dan kita allocate sikit untuk emas. Jenis-jenis emas ni contoh kita beritahu, contohnya dinar ataupun gold bar. Beza antara emas simpanan dengan emas dengan barang kemas, jewelleries. Dia tahu cara pembeliannya. Kalau macam public gold, kita boleh beli secara online dan collect dekat branch. Itu adalah asas untuk menyimpan emas. Manakala kalau pelabur emas, kita tengok dekat sini, dia kena ada fundamental dan tahu analisis harga emas dunia. Jadi seperti yang kita tahu, kalau nak faham analisis ni, kita kena pergi kelas, kena ada guru. Jadi saya nak cadangkanlah dekat sini, kalau nak belajar tentang analisis harga emas ni, bolehlah berguru dengan Tuan Syukur Hashim, pakar emas Malaysia. Okey. Beza yang seterusnya adalah, saya nak highlight dekat slide ni, adalah penyimpan emas, dia tengok semakin tinggi nilai gram, semakin tinggi nilai simpanan. Maksudnya dekat sini, dia akan buat satu target. Okay, contohnya pada tahun 2020, dia simpan, target dia adalah 10 gram emas. Itu nilai simpanan dia. Dan untuk tahun 2021, dia nak simpan 20 gram dalam masa setahun. Jadi dekat sinilah kita boleh tengok semakin tinggi simpanan ni dalam bentuk gram, semakin tinggi nilai simpanan yang dia ada. Okay. Kalau pelabur emas, dia akan lihat untungnya pada perbezaan ringgit, bukan pada pertambahan gram. Okey, macam mana dia nak dapat beza untung pada ringgit tu? Ini yang saya akan share pada slide seterusnya. Okey, so kita balik kepada perbezaan. Penyimpan emas, dia akan beli emas bila ada wang lebihan. Bila dia allocate simpanan, dia akan beli emas. Okey, bila ada target untuk dana pendidikan, dana rumah, dana umrah haji dan sebagainya, dia akan simpan sebab dia dah ada matlamat sebentar tadi. Okey, tapi at the same time, bukan nak kata pelabur tak ada matlamat, cuma fokus pelabur ni seperti yang kita tadi, dia nak
nampak perbezaan, dia nak dapat keuntung dari segi nilai ringgit. Okey. Macam mana pelabur emas dapat untung dari segi nilai ringgit? Sebab pelabur emas dia beli pada harga rendah dan jual emas pada harga tinggi. So macam mana nak tahu harga emas tu rendah? Macam mana nak tahu harga emas tu tinggi? Itulah berbalik kepada ilmu fundamental dan analisis harga emas seperti yang saya share dalam slide sebentar tadi. Okay. Ini adalah beza 5 asas beza antara penyimpan dan pelabur emas. Jadi kita akan tanya diri kita semula, adakah kita ni pelabur ataupun penyimpan emas? So kalau saya nak jawab soalan ni, kalau newbie, of course kita akan fokus sebagai seorang penyimpan terlebih dahulu. Kita akan mulakan dengan RM100 setiap bulan, kita akan mulakan dengan 1 gram setiap bulan, dan pastikan kita tahu matlamat kenapa kita nak simpan emas. Okey, jadi like, komen dan share video saya kalau bermanfaat. Saya harap ianya bermanfaat untuk anda, dan follow saya di Facebook, okey, dan seterusnya subscribe ke channel Telegram saya dan lebih banyak sharing saya yang anda boleh dapat dekat channel Telegram saya. Sekian, Assalamualaikum.